benda-benda ni ya. Nah, tapi hanya untuk cuci mata. Cuci mata tak apa sebenarnya. Jangan color rambut hijau. Tak apa kalau nak color, asalkan minat tak jadi hal. Tak kacau orang, tak apa. Betul tu. Salah spelling tu. Kan Klopp. Ruslan Klopp. Bukannya yang tim Spurs. Apa Spurs saya pun tak tahu. Spurs yang tim satu tu, English team pun kalah semalam. Okey. Ini adalah apa yang kita ceritakan semalam, iaitu extension. Jadi, biasanya extension satu apabila kita ada reaksi besar daripada satu peristiwa. Ini adalah lazim, ada nampak dekat currency dan dekat saham. Jadi, apa yang selalu kita buat adalah kita akan selalu extendkan wave 3. Dan ini lazim untuk komoditi, terutamanya dalam fraktal kecil. Fraktal besar, dia akan ikut yang ini. Fraktal kecil, biasa komoditi wave 5 pergi extend. Kerap kena, sabar. Spurs, apa benda Spurs? Tottenham. Saya tak tahu sangat tim lain. Tapi kalau cerita pasal Liverpool, kita boleh cerita sampai pagi besok. Kan? Kalau macam tim yang merah satu tu, tak payah. Kan? Budak-budak baru nak up. Biasa. KPI minggu ni study. Okey. Jadi hari ni kita sambung mengenai diagonal. Jangan kalau pembahan 2 jam pun boleh pembahan. Kita dah cerita motif, with extension, dan ini adalah mengenai structure. Jadi hari ni kita sambung mengenai apa ada. Kejap. Okey. Hari ni kita sambung mengenai apa dia? Sekejap. Kita sambung mengenai diagonal. Okey, sekejap. Besarkan je dulu. Kalau tak kecil sangat. Mata Vincent. Vincent ada dia, tapi dia tak ada bunyi. Okey. Ini adalah untuk diagonal. Ini kita sambung mengenai diagonal. Okey. Diagonal adalah satu pergerakan dalam 5 lekuk yang boleh dibentuk internal dia. Adalah santai sikit. Dia tak dapat serius sangat. Kalau serius dengan saya pengsan. Kalau tegang terus boleh dengar. Itu Sunbi. Dia suka kena marah. Okey. Diagonal, internal dalam diagonal. Maksudnya, kalau anda nampak satu pergerakan diagonal, internal dalam satu diagonal boleh dibuat oleh 5 wave. Dengan 3. 5 dengan 3. Ini lebih dah pula. Okey. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Seperti motif yang biasa. Ataupun dia dibentuk oleh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. 5, 3, 5, 3 dan 5. Ataupun 3, 3, 3, 3 dan 3. Diagonal ditandakan dengan menggunakan 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Internal dia boleh A, B, C ataupun W, X dan Y. Itu asas. Dia membawa kepada arah. Diagonal berlaku cuma dalam wave 1, dikenali sebagai leading diagonal, ataupun A, leading diagonal, wave 5, ataupun C, iaitu ending diagonal. Kalau kita lihat yang lebih besar, dalam satu fraktal yang lebih besar, kalau dia membawa kepada wave 3,
Kalau wave 1, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 ni, 1, 2, 3, 4 dan 5, diagonal tak boleh berlaku dalam wave 3 dia. Dia boleh berlaku di sini ataupun di wave 5. Diagonal tak boleh berlaku di sini kecuali kesemuanya. 3 ni, 1, 3 dan 5, wave 1 dia diagonal, wave 3 dia diagonal, wave 5 pun diagonal. Faham tak? 3 dalam 3 kat sini boleh diagonal. Kalau kesemuanya diagonal, yang jarang-jarang berlaku tapi boleh berlaku. Okey, ini adalah leading diagonal, ini adalah ending diagonal. Apa sifat dia? Salah satu sifat utama dalam diagonal adalah RSI dia kelang kabut. Dan juga dia punya stokastik memang meriah. Dia tak menentu. Kalau ada dapati stokastik yang tak dapat dibaca, itu diagonal. Yang macam ni. Anda nampak RSI dia meriah. Ni diagonal banyak berlaku. Bukannya ramai yang belajar Elliott Wave, dia ingat semua tempat motif. Tak. Banyak tempat adalah diagonal. Kalau saya tanya kepada anda, wave ini, kalau ikut sistem saya, pegakan ini, saya nak tanya kepada anda ni, benda ni, ini apa ni, US 500. Pegakan ini, adakah dia motif ataupun diagonal? Kalau ikut sistem saya. Yang di sini, adakah dia motif ataupun diagonal? Tak bertindih. Yes, Azim. Yes, Azim. Wave 4 boleh masuk wave 1. Tapi wave 2 tetap tak boleh bawah wave 1. Wave 5, wave 3 masih lagi panjang. Kalau dalam sistem saya, Hazrin, ini adalah diagonal. Ya? Sebab dalam sistem saya, wave 3 kena 1618. Kalau dia tak sampai 1618, itu diagonal. Ya? Wave 3 di sini. Itu dalam sistem saya. Maksudnya, kesemua ini melengkapkan wave 1 sebagai leading diagonal. Faham? Balik kepada yang ini. Diagonal berlaku wave 1 dengan wave 5. Biarpun dia pegakan motif, tetapi kalau dia tak sampai 1618, bentuk besar dia adalah diagonal. Itu dalam sistem saya. Maksudnya, wave 3 di sini kena sampai, wave 3 di sini kena sampai 1618. Kalau dia tak sampai, katalah di sini tak sampai, then the whole thing ni tak boleh jadi wave 3. Dia akan menghabiskan 1. Sama seperti anda tengok S&P 500 tadi. Faham tak kenapa saya tukarkan? Dulu kita anggap ini benda lain. Sini sebagai wave 3 dalam 3 kat sini. Wave 1 dan wave 5 boleh berlaku serentak dalam satu perjalanan wave tak Bang Zul? Maksud dia macam ni Azrin. Kalau sini dah berlaku diagonal, kat wave 5 ni boleh tak berlaku diagonal? Itu maksud dia. Yes. Yes. Ada yang kata tak dapat, tapi saya selalu jumpa. Masalah yang lazim, orang selalu lukis 5 tu terus dia kata motif. Itu masalah lazim. Sebenarnya itu malas.
ataupun tak cukup belajar. Antara dua je. Ya, ataupun dia tak guna. Dia tak gunakan. Yes, betul. Next cycle. Bila wave 2 tu habis, tak tahu. Mungkin COVID-19 dah habis. Yes, exactly. Sebab everybody come out, maybe ada vaksin, maybe ada ubat untuk COVID-19. Macam tak payah cerita ekonomi lah. Ekonomi Malaysia, anda semua, kita semua baru habis MCO itu kan. Anda pergi air terjun yang nampak macam pili je. Kereta nak pergi kat situ, jam. Kereta nak pergi tempat air terjun yang nampak macam pili jatuh satu. Sebab orang semua nak keluar. Everything is lekat. Masalah supply chain, everything. Bila semua orang keluar, bila everything, of course, inflation naik. Once dia punya ni reda, soalan dia, COVID-19, saya pernah sebut benda ni masa kemuncak COVID-19. COVID-19 punya cerita tak sama dengan housing bubble. Masa housing bubble, market jatuh, orang berhutang. Masa COVID-19, ia masalah kesihatan. Orang tak berhutang sebelum. Masa COVID-19 tu mungkin ada orang berhutang. But the thing is, dia tak seburuk 2009. Kita nampak kejatuhan, bank pusat naikkan balik, kerajaan bantu balik, dan orang realise bahawa COVID-19 is, masa ni lah Omicron semua ni under control. But of course market tak akan naik macam ni. There will be a reset. Adakah kita dah nampak reset tu? Ni cerita kita sekarang ni. Ni cerita kita sekarang ni. Kalau dia tak reset, kalau dia turun, tak break, dan kita dah reset. Kalau dia break, kita belum reset. Kita masih meneruskan March punya structure. Lepas Gen X, Gen Z, entah. Macam-macam Gen ZZ. Dan kalau tak sampai 1618, dikecilnya bikin Ecolake. Ecolake tetap ada sendiri. Ecolake tetap ada. Boleh tak dia pergi lagi? Boleh. Itu soalan kita sekarang ni. Adakah kita tengah melihat wave 1 kat sini dah habis atau tak? Itu soalan kita. Kalau kita break out, ini masih berterusan. Ini yang saya cerita tadi. Ini masih berterusan. Kalau ini break out. Kalau dia tak break out, ini jatuh, anda akan nampak sini jatuh. Dan kita ada full reset. Dan kita ada 1, 2, dan 3. 3 kumpulan untuk stokastik. Anda guna weekly mungkin nampak. Jangan zaman TikTok dah habis dah. Zaman kesihatan is new wealth. Anda tahu apa bisnes yang menarik lepas ni? Bisnes gym. Bisnes barang produk kesihatan. Sebab orang dah buka mata pasal kesihatan. Vegemite, ada pernah nampak gajah kurus? Apa korang merepek ni? Vegemite, semua supi. Kurus. Itulah, dia makan sayur kan. Tak ada pun dapat gajah kurus. Betul juga. King Kong, gorila makan, tak ada pula gorila makan steak kan. Tapi gemuk juga gorila, berat daripada aku kan. Apa-apa hal pun, Pian, asalkan makan sedap. Okay, now. Jadi, kalau dalam sistem saya, sekiranya wave 3 tak sampai 1618, saya akan tak habiskan the whole thing sebagai wave 3. Betul juga, Pian. Jadi kalau dia tak sampai, boleh sebut. Itu yang masuk dalam slide kita sebelum ni. Dalam ni tak ada.
Dalam slide mana? Tak ada dalam slide ni. Slide sebelum ni. Itu dia. Kenapa benda-benda ni penting? Kalau kita katakan indeks dalam wave 1, kesemua ni bukannya negatif yen. Faham tak? Kalau kita katakan indeks di sini, cycle dia adalah cycle 1, iaitu dalam cycle, wave 1 dalam cycle, wave 1 dalam cycle, ini bukan negatif yen. Tak dapat. Ini adalah some sort of US dollar. Pergerakan sekarang ni dipengaruhi oleh US dollar, fixed dynamic. Nampak tak kaitan dia dengan US dollar? Pergerakan ini dipengaruhi oleh US dollar, bukannya yen. Dalam cycle punya fractal. Tu masuk dalam ni ya. Ni. Ini adalah dollar move. Tarikh yang sama, lebih kurang, ni lambat sikit untuk EU. Tapi ini dia, daripada permulaan 20, dia lewat sikit. Ya. Dan dia dipengaruhi oleh US dollar. Ini the whole thing adalah dollar punya move. Fixed dynamic adalah dollar, positif ataupun negatif. The whole thing is dollar move. Bila ini masuk dalam wave 5 nanti, wave 3 nanti, waktu tu yen dynamic. Faham tak dengan dynamic? Kalau kita extend lagi, dollar extend lagi. Maksudnya, dollar masih kuat. Kalau ini ke atas lagi, dolar yang sedang dalam cycle korektif bullish ni, euro US dollar, korektif bullish untuk dolar, ini ke bawah lagi kalau ini extend. Apa tu? Panjang O. Apa yang panjangnya O? Apa tu Sufi? O panjang. Tak apa. Asal ada O tu penting. Jangan tak ada O. Jangan apa benda Zul repek dah 1 jam lebih. Jadi kesemua ni, itu kaitan dia dengan dynamic. Jadi the whole thing is US dollar. Kenapa the whole thing US dollar? Soalan saya. Kenapa the whole thing ini, ni ada kena dengan topik kita pada hari ini, iaitu kepada market. Kenapa the whole thing ini US dollar? Kenapa the whole thing ini dekat sini sama ada naik ataupun dia turun adalah US dollar. What happened pada waktu ini? And what happened pada waktu ini? Kalau anda nak kaitkan dia dengan fundamental. Yes, Sufi. Sewaktu ini, ingat US dollar represent apa? Cash market. Cash market, everything is about yield, about interest rate. Itu cash market, swap rate, perbezaan interest rate. Kenapa orang pegang cash? Sebab interest rate. Bila bank pusat turunkan rate sebab COVID-19, orang tak pegang cash. US dollar habis. Ni US dollar lemah. Bila ekonomi start recover, rate dalam pasaran start naik, orang start simpan cash balik, US dollar. US dollar. Orang nampak, okey, rate nak naik, okey. Ekonomi bagus.
US dollar keluar balik. Orang start pergi kepada yang lebih higher risk. Ni cerita dia. Test 1, 2, 3. Apa tu? Tak ada 1618. Itu je. Yes, betul. Tak ada 1618. Itu paling simple. Ingat, anda punya map tadi untuk dynamic adalah indeks. Indeks tak ada 1618. Indeks tak ada 1618 kepada time. Kepada time. Maksudnya lekuk kepada time. Baru logik. Apa tu baru logik? Logik lah. Saya pun tak tahu apa. Supi, tulis penuh. Kita bukan depan-depan. Kita lagging kat belakang. Saya 20 saat di masa depan anda. Saya 20 saat di depan. Buat benda logik. Buat benda logik. Tu tanya Pian. Itu je. Ini je. That's the... itulah dia. Itulah dia. Itulah dia dalam market. Itu je. Apa itu US dollar? US dollar sebagai mata wang represent mata wang dunia. Fahamkan sifat satu-satu mata wang yang kita dagangkan. Jadi apabila kita ada pasaran yang melonjak pada waktu ini, lonjakan berkenaan disebabkan oleh penurunan kadar faedah. Penurunan kadar faedah menyebabkan likuiditi pasaran kita pada masa yang sama Fed dan juga lain-lain bank pusat meningkatkan likuiditi pasaran dengan pembelian aset. Kita ada kerajaan yang berbelanja daripada sudut fiskal, menurunkan cukai, moratorium dan sebagainya. Ini semua berkaitan dengan kita. Sama, ada nak faham ekonomi tu ni. Anda hari-hari buat ekonomi tau. Yang anda trade semua ni benda-benda instrumen kewangan dalam sistem ekonomi. Saya tak peduli ekonomi tu bang. Nak tak nak anda trade dalam bidang tu. Anda kena tahu. Faham? Nak tak nak. Tapi faham kan benda logik je. Tak payahlah nak jadi profesor dalam ekonomi kan. Kalau tak, profesor ekonomi tu boleh jadi trader yang hebat. Tak. Yang jadi trader yang bagus, anda boleh disiplin dan tahan kawal emosi. Nak ada benda tu, anda fahamkan cerita dekat market, anda fahamkan sistem yang anda pakai. Follow the money, then you can see the system. Betul. Itu je. Itu je Pian buat benda logik. Simple. Jadi jangan Omicron lah apa. Yes. Tahu benda tu ada impact. Betul. But let Chat bagi tahu anda. So sekarang ni Chat bagi tahu kepada saya, sekiranya high kat sini tak berlaku dan kita ada penurunan dan ini break dengan dia punya break dia punya momentum. Kalau itu berlaku, then kita dah ada reset daripada structure. Dan kalau itu berlaku, kita boleh trade balik kepada yang ada tak lengkap. Yang tak lengkap DAX dengan US 30. Yang tak lengkap CAD JPY dengan AUD JPY. Kan kesimple buat benda itu. Kalau dia tak break turun ke bawah, anda ada Euro JPY, anda ada AUD US dollar, anda ada NZD US dollar yang anda boleh, yang ada set up, anda boleh short dia. Itu je. Okey. Jauh pula dia pergi. Dia nak cerita pasal extension wave 1 je. Diagonal tadi diagonal. Itu sifat diagonal. Diagonal juga berlaku dalam zigzag, iaitu 1 2 3 4 5. Alah. 1 2 3 4 5. 1 2 3 1 2 3 4 5. Ni boleh berlaku macam ni. Ini adalah untuk zigzag ataupun salah satu. Sama ada wave 1A ataupun wave C. Satu lagi adalah dalam flat. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5. Ini pun boleh jadi diagonal. Ending diagonal.
Ending diagonal biasanya dekat pasaran apabila kita ada US dollar yang trend, yang buat motif. Kalau dekat indeks. Macam ni. Sekiranya anda nampak ending diagonal di indices ya. Anda nampak dia tak ada 1618. Anda nampak dia dah buat 1, 2, 3, 4. Lepas tu kan, pecahan dalam indeks ni, dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Dia buat diagonal. Ini adalah some sort of, sama ada dolar buat 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Buat 5 wave. Suruh follow duit dia, dah kan follow. Kita nak follow pian nak pergi mana? Kita tak lepak lagi, galih hutang durian. Tunggu galih sampai hari ni tak nampak durian dia. Jadi ini cuma berlaku, diagonal dekat indeks cuma berlaku sekiranya US dollar dalam 5 structure. Dalam fraktal yang sama. Macam sekarang. Jadi kalau ini naik sebagai 5 wave, dolar kat sini, ini dah jadi pun. Dolar 5 wave. Ini adalah diagonal. Ini tak ada 1618. Ini tak ada. Dolar akan dalam 5. Dolar akan ada 5 dalam dia. Boleh tak dolar jadi motif? Boleh. Jadi extension apa semua boleh. Tapi kita akan dapati untuk indeks, kalau dia naik 5 kat sini, ini diagonal. Maksudnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ataupun ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia diagonal. Either one. Ini diagonal. Dia tak akan buat motif. Apa pun dia kat atas, tapi yang sekarang ni kita jangkakan kalau dia break pun dia buat diagonal. Itu akibat follow orangnya. Kalau follow duitnya, durian tak dapat, melon boleh ganti. Percayalah galih memang mana melon. Tak payah melon kan. Buah. Buah apa pian? Tebu pun tak ada. Tu dia tanam tebu tepi bibir je. Mana dia pergi. Faham? Jadi apa pun anda jangkakan kat sini akan berkecamuk sikit. Kalau sebab movement tu US dollar. Jadi kalau US dollar dia berkecamuk. Kalau yen dia trend, sama ada positif atau negatif yen. Itu je. Anda ambil tu, dia trend dia yen. Kalau tak trend dia US dollar dalam indeks. Boleh? Kalau ini ada 1618, ini definitely negative yen dynamic. Jadi ini mungkin adalah wave 3. Faham tak? 1, 2, 3. Faham tak penggunaan fraktal dekat situ? Nampak tak bagaimana kita pilih fraktal? Kalau kita dah ada 1, 2, 1, 2. Lepas tu dalam ni, kita ada diagonal. Dan kita kecilkan fraktal dia kepada 1 yang lebih kecil. Ini jadi 1. Buah tarap. Tarap benda apa je kita pian.
2. Itu adalah ini 2. Sama extension, faham? Extension. Jadi kita akan letakkan sebagai 1, 2. Jadi kalau dalam ni diagonal, itu menandakan extension. Ataupun extension. Faham? Sebab 1, 2, 3, 3 tu kena diagonal. Kalau dalam ni bukan diagonal, dan kita extendkan 1, 2, 1, 2. Macam sekarang, 1, 2, 1, 2. Nampak tak? Apa kaitan diagonal dengan ni? Kena lukis. Faham? Yang ini? Ingat tak yang asal tadi? Iaitu 1, 2, 3 ni kena ni kan? Jadi kalau dia 1, 2, internal dalam ni, dalam sini, dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini tak ada extension. Tak ada 1, 6, 1, 8. Kita akan habiskan dia sebagai yang kecil. 1, 2. Dan kita angkat 3, 4, 5. Kita akan extend. Kita akan sentiasa extendkan trend. Faham? Ataupun tengah menulis. Boleh, kita akan sentiasa extendkan trend. Benda yang trend, kita jangan jangka hujung dia. Kita akan extend dia. Boleh? Ada 14 minit lagi. Takut tak sempat. The thing is, dalam contohnya macam indeks, move pertama ni ada yang dah sampai 100%. Tengah menulis, saya tahu. Sampai tengah menulis, sampai tengah pun dia salah spelling, laju sangat. Mana nak tulis kat sini lagi, mana nak tulis kat nota ni lagi. Sumbi, pergi cari galih Sumbi. Nanti transfer kepada Pian. Minta duit dia kat dia. Tunggu dia bila dah dia nak belanja. Macam rumah Sunbi dekat dengan rumah Galih. Boleh? Kalau leading diagonal, ending diagonal. Diagonal adalah petanda kepada untuk, kalau anda ada satu macam ni, kepada extension. Diagonal, kalau dia dalam fraktal yang lebih kecil, contoh, kita ada satu. Satu ni motif, laju je. Lepas tu turun 2. Lepas tu kan, dia diikuti oleh diagonal. Dia diikuti oleh diagonal. Lepas tu turun. Ini biasa dan dia turun memang 3, lepas tu dia naik balik. Dia break. Tak payah break yang tinggi pun. Ini petanda untuk dia buat 1, 2, lepas tu dia extend. 1, kecilnya. 1, 2 untuk naik. Sebab dalam ni kena ada 3 yang membuat motif. Lain pulau. Yelah, lain pulau, betul. Seorang kat lain, seorang kat Jawa, seorang dekat Kalimantan. Mana sama? Betul juga. Main sedap dia suruh orang pergi. Seorang dekat Borneo, seorang dekat Kalimantan. Dekat Jawa. Faham? Ini kalau diagonal biasanya menandakan basically macam spring lah. Ini kalau anda faham pasal Wyckoff, this is one of the feature dalam Wyckoff. Ini salah satu feature dalam Wyckoff. Terutamanya kalau dia break, lepas tu retest kat sini untuk masuk. Sama lah wave 2 kat situ. Sama je, benda dia sama je. Wyckoff ke, Elliott wave ke, Gun ke. Sama je benda dia.
Cumanya dia punya cara untuk membaca je. Tapi struktur dia sama. Jadi um, diagonal adalah salah satu daripada petanda untuk habisnya trend ataupun untuk permulaan satu trend. Sebab diagonal normally adalah disebabkan oleh dolar. Jadi selepas dolar, yen. Selepas yen, dolar. Selepas dolar, yen. Ikut itu saja. Tapi tak adalah cantik memang dia 1212 kan. Tapi anda faham, tengok struktur dia. Adakah dolar ke ataupun yen ke yang sedang menguasai pasaran? Kalau dolar macam sekarang ni, anda susah nak trade. Bila dolar tengah lemah kat sini, tengah pengsan di sini, tengah pengsan dekat sini, turun-turun, ni dolar lemah. Sejak daripada bulan 5, bulan 3, depend pada struktur mana, instrumen mana. Itu senang anda nak trade. Tapi bila dolar start kuat, momentum dekat indeks start habis. Ni start habis wave 3 dia. Bulan 1. Start daripada bulan 1 tahun ini. Bulan 1. Start daripada sini, pasaran dah mula melepeh. Dah mula macam tu. Start daripada dolar kat sini. Start dolar mengukuh. Benda ni. Start daripada bulan 1. Anda dapati untuk indeks start. Dah start balik. Start tak ke mana dah. Daripada sini. Start dia. Bukan main lagi kat sini laju dia. Lepas tu start. Dia start berkecamuk balik. Dolar tengah kuat balik pada waktu tu. Bila ni nak pergi balik? Bila ni nak pergi balik? Bila kita ada faktor yen. Bila ni nak reset? Bila kita ada faktor yen. The thing is, kalau kita ada dolar yang menguasai pasaran dan ini breakout hari ini, kita akan ada reset besar. Faham tak? Kalau ini breakout, ini tak dua, dan kita akan ada reset yang besar nanti. Sebab sekarang ni masih dolar. Kalau dolar habis dan melengkapkan pergerakan ikut indeks, UJ di sini, dan habis sama seperti ni, dan dia habis dan turun, dan kita akan ada yen dynamic. Dan kita akan ada reset yang lebih besar dalam pasaran. Waktu itulah kita ni. Tak kisah. Kalau tak reset sekarang, kita tunggu reset besar. Duit pun tengah kumpul kan, Pian? Tak kisah. Tunggu yang kita lukis sebelum ni. 3. Dan kita tunggu yang besar sikit. Ini yen dynamic. Dan barulah. Tak sekarang, kita tunggu yang ini. Itu je. Tapi menarik, market pada waktu ni very, very jelas. Kita dekat ujung, kita berada dalam pergerakan yang dikawal oleh US dollar. Faham mengapa saya masih kepada fixed dynamic? Sebab sini tak ada. Ini adalah struktur diagonal. Ini struktur diagonal sebab tak ada 1618. Sebab itu kita dalam US dollar. Kalau ini struktur ni motif, kita bukan US dollar. Kita dalam yen. Ini akan jadi wave 3. Ini boleh jadi wave 3. Macam mana kita pilih fractal. Nampak dah Kimi macam mana kita pilih fractal Kimi? Kalau sini adalah 1618, 1, 2, 3, 4, 5, ada 1618, then kita akan ada wave 3 dalam biru. Sebab ini ada, ini motif. Fikir daripada kecil kepada besar. Kadang-kadang orang nampak yang kecil tak nampak sebenarnya ditranslate kepada yang lebih besar. Dia sama je.
Besar kecil, dia masalahnya kalau anda fikir satu dimension, satu fractal. Anda kena berfikir kepada kecil membawa kepada besar. Wave ada subwave. Subwave membentuk wave. Kalau anda dapat berfikir macam tu, then anda akan dapati semua ni, dia connect the dot tau. Masalah ramai orang lukis wave adalah nak guna fractal mana, betul tak? Kalau anda kekal kepada cara lama, memang mustahil nak lukis. Seorang lukis lain. Kenapa kau letak fractal tu? Dia kepada besar kepada kecil. Kalau anda faham besar kepada kecil, 1, 3, 1 ni leading boleh jadi diagonal. Kalau dia diagonal, dan kita tak dapat jadikan dia wave 3. Kripto. Yes, kripto turun, naik, turun, naik, turun, naik. But kripto bukan duit. Kena jaga-jaga sikit. Tak apalah. Ni baru bulan 12 kan. Saya aim bulan 3. Bulan 3, bulan 5. Itu time dynamic kan. Saya ada satu lagi bab time dynamic. Tapi anda dah mula nampak di mana saya letakkan saya punya Fibo tu. Kat mana. Jangan peduli 1, 2, 1, 2. Anda nampak time dia. Dia sama. Pension fund. Yeah, good idea. Okay. So, saya tak nak masukkan kepada cerita korektif apa semua dahulu. Besok kita cerita kepada korektif. Langsung liquidkan saham lokal dan lain-lain. Hantam dia. Belum Sunbi. Belum. Jangan hantam dia dulu. Sabar Sunbi. Tapi kalau saya dekat Indonesia dan anda ada dekat ada akses kepada JSE, Jakarta Stock Exchange, Indonesia negara pengeluar komoditi. Sunbi. Kalau ekonomi boom macam tu, komoditi, Indonesia macam ni. Indonesia, India, China. 3 negara dengan population yang ramai, economic of scale yang ramai. Kalau ekonomi jatuh whatever dekat West, China pun dah buang dia punya 2 ataupun satu keluarga 2 anak, seorang anak tu tak ada tau. Indonesia belum gerak, tahu. Tapi that is where you simpan aset. I won't be surprised orang Malaysia pergi Indonesia bekerja. Saham Malaysia saya tak akan ceritakan. Kalau untuk simpanan hari tua mungkin. Tapi untuk ni, selagi apa yang kita sedang lihat sekarang masih berlaku, kalau kita pun tak confident, anda rasa pelabur confident ke? Itu je. Yep, kalau but for this one won't happen dalam tempoh setahun 2 tahun. Maybe 10, 15 years. But you like it or you don't like it, US masih still the dominant power. But if they continue macam sekarang, dengan hutang sekarang, I don't foresee whatever happen sekarang ni akan sustain. Betul, Sufi? Betul. Kita pun nampak kan. Tak payah cerita pasal ni. Kita tak payah cerita ekonomis. Kita pun nampak kepala kita sendiri. Saya tinggal area PJ ni kan. Nampak kilang-kilang tutup ni. So, orang nak cerita apa, kalau kita pun tak confident, anda rasa pelabur luar confident? Selagi drama tu tak habis. Okay, so banyak dah nota hari ni. Banyak nota hari ni. Okay, kita akan masukkan kepada struktur korektif besok. Hari ni kita habiskan setakat ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada sesi Follow the Bull Show. Saya, Imran dan Zatul pada malam nanti.
I hope ini semua membantu anda semua untuk nak pilih fractal, dapat banyak jawapan. Grab ke Singapura belum dia IPO, betul? Yes, Sufi, exactly ya. Buat benda logik, itu je. Nak tentukan fractal dah nampak, nak tentukan apa dinamik dah mula nampak cahaya dia. Esok insyaAllah kita sambung kepada structure korektif ya, dan tie it up kepada the whole market dynamic. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insyaAllah kita jumpa lagi pada malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.